Okey, kita masuk topik hari ini berkenaan dengan fashion lah. Sebahagian daripada kamu dah buat dah tajuk fashion ni, nota dia. Jadi saya rasa tak ada masalah lah. Kalau saya tengok kat kita punya group ni yang dah buat tajuk ni, lebih kurang kalau satu B yang buat ada 4 orang saja. Alamak, 4 orang je. Ni kena ambil tindakan tegas ni. Dan ni Nias, Najwa, Mirza. Apa? Okay, satu E, saya tengok berapa orang. Satu E baru 8 orang. Naikudin, bukan ni bukan. Sama juga. Nota. Okay, baru Azfa, Diana Sofia, Naikudin dan Lukman. Kita saya bagi peluang lagi 1 minggu untuk awak siapkan. Okay, saya bagi peluang lagi untuk awak siapkan nota-nota tersebut. Okay, nota fashion. Okay, kita tengok kat sini topik seterusnya kita akan masuk iaitu reka bentuk fashion. Ada sesiapa yang tak ada buku teks ke, ada masalah ke, sila maklum pada saya lah. Okay, ada apa-apa masalah sila maklumkan, jangan berdiam diri. Okay, awak diam, saya tak tahu masalah awak. Saya kena sampaikan. Okay, kita tengok sini. Nampak tak slide saya ni? Nampak tak slide saya? Nampak. Nampak. Kita ada 7 perkara yang kita akan laksanakan lah. Okay, ada 7 perkara. Dia masuk lihat? Tak ada. Okay. Yang pertama, tafsir, senaraikan jenis fashion, mengenalpasi teknik cantuman, menghasilkan dua lakaran, menganalisis elemen, membincangkan jenis bahan dan menghasilkan reka bentuk fashion. Okey. Ini tahap-tahap penguasaan ada 6. Pertama sekali awak tahu maksud tu awak dah. Awak masuk kelas ni awak faham awak tu. Okey. Lepas tu awak seterusnya awak boleh buat cantuman, awak boleh tahu kekasan, warna pun dapat 3. Lepas tu awak buat lakaran. Lakaran reka bentuk fashion awak dapat 3 banding 3. Okey. Analisis 4. Bincangkan lepas tu hasilkan reka bentuk dapat 5. Okey. Lepas tu kalau awak buat penghasilan reka bentuk, lepas tu awak boleh bantu orang lain, maknanya boleh bantu kawan-kawan, awak akan dapat 6. Okey, itu tahap-tahap penguasaan lah. Tak apa. Okey. Dia mesti reka bentuk. Okey, dia kata situ proses menterjemah idea dan kreativiti bagi menghasilkan suatu produk. Itu reka bentuk, samalah. Semua sama. Reka bentuk adalah menterjemah idea dan kreativiti bagi hasilkan sesuatu produk, menghasilkan sesuatu benda lah. Okey. Fashion pula. Kita tengok tadi. Okey. Kawan awak kata berkaitan dengan gaya baju kan. Okey, gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa, itu adalah fashion. Okey. Fashion ini berubah-ubah mengikut masa. Okey. Gaya tu berubah-ubah. Gaya dan style serta tingkah laku yang diberi menjadi popular pada satu-satu masa. Itu namanya fashion. Contoh, reka bentuk pakaian, aksesori, kelengkapan rumah tangga. Okey, pakaian tu fashion dia berubah-ubah. Sekarang kalau awak tengok awak pakai fashion pakaian awak macam mana agak-agak sekarang? Pakaian awak suka yang macam mana? Awak suka yang besar-besar ke yang kecil-kecil sikit? Besar-besar. Pakai seluar tu suka yang besar, bawah dia kaki dia besar macam tu? Yes. Okay, awak suka fashion macam orang rock ke macam fashion smart, modern smart? Kan? Model smart. Okay. Sebab kan sekarang kalau awak nak, kalau dia beri peluang nak pakai seluar, nak yang ada yang slim fit, betul? Yang kaki dia kecil sikit. Betul ke tak? Betul. Kan? Cuba awak tengok gambar-gambar
zaman-zaman dahulu, zaman-zaman waktu ayah awak remaja kan, mesti awak nak gelak tengok gambar dia orang kan, betul tak? Dengan seluar kakinya besar kan, bajunya besar-besar, okay. Rambut menggerbang, ada ke tak ada? Ada. Kan, betul tak? Kan? Itu fashion zaman dahulu. Ataupun awak tengok fashion zaman zaman saya dulu lah, sampai zaman cikgu belajar dulu kan, macam awak tengok atas satu ni kan, seluar kaki tu kat bawah tu kaki dia besar kan, hampir menutupi sebahagian kasut kan. Kalau sekarang awak nak berpakaian, awak punya kaki kasut kaki seluar tu cantik-cantik je kena dekat awak punya lidah apa ni, lidah kasut kan. Okay, itu namanya fashion tu berubah. Kalau tengoklah zaman dahulu dengan zaman sekarang, fashion dia sama ke tak? Berubah kan, betul tak? Betul. Dia popular pada masa tersebut. Tapi kalau awak bawa fashion yang dulu tu ke zaman sekarang, mungkin awak akan gelakkan lah kan. Tiba-tiba awak pakai zaman dulu punya, mesti orang gelak kan. Kan. Okay, itu contoh fashion lah. Okay, definisi mesin. Okay, definisi reka bentuk fashion pula. Reka bentuk fashion merupakan satu proses atau bidang yang mengaplikasikan idea sesuatu bentuk, rekaan atau aksesori. Maksudnya tadi, kita gabungkan tadi reka bentuk dan juga fashion untuk menghasilkan sesuatu idea yang baru. Okay, fashion yang baru lah, reka bentuk fashion yang baru. Cuba tengok yang ni. Zaman dulu, tengok dia pakaian dia. Ini tahun 60-an, ini tahun 70-an, 80-an. Sekarang lain kan. Okay, itu reka bentuk fashion. Kita tengok. Dalam reka bentuk fashion ni ada beberapa kerjaya yang boleh kita ceburi. Yang pertama, tenaga pengajar fashion, pereka fashion, peramal fashion dan perunding imej. Okay. Kan? Itu cantakan antara kerjaya yang boleh kita masuklah. Okay. Jenis reka bentuk fashion. Yang pertama pada pakaian. Okay. Pada pakaian. Okay. Ini zaman sekarang lah. Awak zaman ni. Okay. Pakaian ditarik sebagai penutup kepada badan, anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala lah. Okay. Reka bentuk pakaian terdiri daripada seluar. Okay. Baju tee, skirt, blouse, kemeja, baju kurung dan juga tudung. Itu pakaian. Selain daripada reka bentuk fashion daripada pakaian, kita boleh ada reka bentuk fashion daripada segi aksesori. Aksesori ni merujuk kepada benda yang dipakai oleh individu sebagai perhiasan atau tambahan kepada pakaian. Awak dah pakai baju, awak pakai seluar. Itu hanyalah pakaian. Tali pinggang, pakaian ke? Tak kan, dia aksesori kan, betul? Sebabnya ada tak orang pakai tali pinggang tak pakai baju, tak pakai seluar, dia kira pakai pakaian tak? Tak ada. Kan? Awak pergi esok awak masuk balik maktab, balik masa pekan, pergi kelas pakai tie, pakai songkok, pakai tali pinggang, pakai kasut. Baju dengan seluar tak pakai, boleh? Tak adakah boleh. dia gabung? Kan? Dia kata awak gila lah. Mesti orang kata awak ni gila ni kan. Sarung okay. Itu contoh-contoh aksesori adalah topi, tali pinggang, sarung tangan, beg, kasut, jam tangan dan scarf. Benda-benda yang melekat semasa kita memakai pakaian. Faham tak? Selain daripada baju, okey. Okay. Tudung pun kalau Muslim dia sebagai pakaian. Tapi kalau bukan non-Muslim ataupun orang yang tidak bertudung, dia dianggap sebagai aksesori. Kan songkok. Tapi kalau kita sebagai orang Muslim, tudung, stokin adalah pakaian lah untuk orang yang Muslim perempuan. Tapi kalau bukan non-Muslim, tudung itu dia bukan pakaian untuk dia, dia hanyalah fashion untuk dia. Dan orang yang tak bertudung pun dia hanya anggap tudung itu sebagai fashion. Okey, sebagai aksesori. Jadi kita boleh letakkan tudung sebagai aksesori, tapi untuk yang Muslim dia adalah perkara yang wajib, jadi dia adalah pakaian mereka. Faham? Okey. Kalau awak tengok orang Arab berpakaian dengan orang Malaysia, adakah ia sama? Tak. Tak. Dia mempengaruhi keadaan situasi dan cuaca lah juga. Adakah orang di Eskimo berpakaian sama macam kita?
Ha, tak sama juga kan. Sebab kat Islam tu sejuk. Kat Arab panas tapi kenapa dia orang pakai jubah? Sebab kat tempat dia tu bukannya panas yang biasa, dia panas kering. Panas kering ni maksudnya panas tapi tak ada udara, tak ada kelembapan. Macam kat Malaysia ni, kat kita kat Khatulistiwa ni, kita panas tapi kita adalah dipanggil panas lembap. Di mana ada udara, ada air dalam udara kita. Contoh macam mana nak tahu panas lembap, panas kering? Tahu tak? Saya nak tahu tempat tu panas lembap ke panas kering? Okey. Contoh panas lembap macam ni. Kita rasa berpeluh. Tapi pakaian kita tak basah. Dia kering. Okey, macam di Arab kalau kita berpeluh, pakaian kita cepat kering. Okey. Baju-baju kita kurang berbau. Sebab tak ada kelembapan. Kalau di Malaysia kita berpeluh, lepas tu kita tak basuh baju, baju kita akan bau busuk amat. Okey, berbeza dengan di sana di negara di inilah benua Arab sana kan. Contohlah contoh panas kering. Okey, tangan kita ni biasanya berair kan, tapi kalau di biasa lembap kan. Jadi kalau dekat sana tu dia kering, dia tak ada rasa lembapan kat tangan. Okey, itu contohnya lah. Okey, dia bergantung kepada tempat. Okey. Itu pakaian. Kalau supaya tengok, kalau nak tengok buku teks boleh tengok muka surat 133. Sikit je sebenarnya, tak banyak ni. Tak apalah. Okey. Seterusnya. Ingatkan saya untuk letak link link ada orang masuk lagi ni. Ada orang masuk ke? Sekejap. Saya nak tanya, awak ada tak dia beri email ataupun user untuk Microsoft Teams? Ada. Ada kan? So boleh gunalah. Kalau awak guna yang Microsoft Teams Maktab tu, dia perlahan sikit, dah tahu tak banyak guna. Okay, sebab sebahagiannya dah ni masuk melalui hitunglah. Lagi satu saya boleh ambil kedatangan. Saya boleh telekan dengan awak punya kedatangan dalam Google Doc, Doodle form yang cikgu buat. Okey, teknik cantuman kita ada 4. Yang pertama, kaedah jahitan. Pakaian-pakaian ni bukannya dia terasa macam tu, dia kena buat cantuman. Okey, kena sulam, kena jahit, kena tampal ataupun kaedah-kaedah lain. Okey. Kita tengok satu persatu. Kaedah jahitan. Kaedah jahitan semua orang tahu tak mesin jahit? Pernah jumpa mesin jahit? Pernah jumpa jarum jahit? Pernah jumpa benang? Pernah. Tengah ada belajar masa tengah satu. Darjah 4, 5, 6 ada belajar tak ada? Pernah. Tapi tak pandai. Boleh lah. Tak apalah, awak kenal je. Tapi lepas ni awak kena buat. Sebab insya-Allah kita ada projek, jadinya awak kena tahulah kaedah-kaedah yang kita akan gunakan. Yang pertama kita guna kaedah jahitan. Ini awak guna nanti masa projek. Okey. Cikgu tak ada ni. Kalau depan mata bolehlah saya ajar. Okey. Kita kaedah sulaman, kaedah tampalan, kaedah lain-lain lah. Ini semua kita gunakan untuk cantuman. Nanti awak akan buat projek, jadi awak gunalah salah satu kaedah ataupun 2 kaedah ataupun kesemua kaedah. Okey, boleh pilih. Okey, kaedah jahitan dikata kat sini, kaedah cantuman yang biasa digunakan dan reka bentuk pakaian dengan menggunakan kaedah jahitan. Biasa ni adalah baju awak tu semua dijahit. Saya awak tengok baju awak tu, ada tak jahitan? Ada. Okey. Jamak ada, kita guna jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Okey. Kaedah ini dia lebih kukuh sekata kemas. Okey. Dalam proses nak menjahit tu, kita boleh minta bantuan pengokot ataupun dipanggil stapler lah. Pengokot mungkin awak tak tahu kan, tapi kalau cakap stapler semua orang tak tahu. Pita telefon. Okey. Untuk menggunakan cantuman mockup reka bentuk fashion. Apa itu mockup? Tahu tak apa itu mockup? Tahu tak mockup? Model?
Ha? Tipu. Model. Model lah. Seakan-akan model lah. Benda tipu-tipu lah kan. Bukan dunia tipu-tipu. Okay. Bukan tipu lah dia. Dia macam model. Tapi dia panggil mockup ni sebagai model olok-olok. Model olok-olok. Model ada dua. Satu model yang betul. Satu lagi model olok-olok. Mockup ni ada model olok-olok. Model tipu-tipu lah. Betul model tipu-tipu. Tapi taklah tipu sangat. Okey. Itu kaedah jahitan. Yang kedua, kita guna kaedah sulaman. Sulaman. Kaedah sulaman digunakan untuk hiasan bagi menyenangkan lagi keindahan dan sikap pada produk bentuk. Bahagian jenis sulaman boleh dibuat seperti sulaman manik, riben, labuci, benang dan ikut. Okey. Contoh sulaman. Pernah sulam nama dekat name tag? Pernah nampak tak? Name tag awak tu nama tu yang awak sulam pasal awak tampal. Benar. Itu pun salah satu bentuk sulaman. Itu dipanggil sulaman benang. Boleh menghasilkan awak punya nama. Itu sulaman lah. Okey. Kalau yang perempuan pakai tudung ada manik-manik, ada ropol-ropol. Itu pun manik-manik tadi tu dipanggil sulaman. Okey. Itu semua adalah sulaman. Ini contohlah awak tengok dalam buku teks boleh tengok muka surat 138. Okey. Boleh saya sambung lagi? Okey, kita bertanya banyak-banyak lah, ni sikit je. Kaedah seterusnya adalah tampalan. Okey. Tampalan. Tampalan ni macam mana? Kita tampal sesuatu bahan seperti manik, riben, fabrik, dokoh, mutiara, butang, butangan hiasan lain dari bentuk fashion bagi tersebut ditampal dengan menggunakan gam fabrik, gam hot glue gun, gam panas, cair lilin atau gam seberguna. Sebagai contoh, tampalan riben pada kasut serta tampalan batu manik hiasan pada beg. Itu teknik tampalan. Kalau tengoklah contoh yang lain, mudahlah. Ada tak? Siapa pernah tengok baju bola yang ada nombor? Baju jersey yang ada nombor. Kan? Kan kita nak tampal nombor ataupun kita nak tampal nama kan? Kita boleh guna itu, dipanggil sebagai teknik tampalan lah. Okey, itu juga tampalan ni. Okey, tampalan ni mau pada hiasan. Contoh tiba-tiba baju awak tu nak buat logo ataupun nak buat name tag yang kita sulam tadi, kita nak tampal kat baju. Itu pun guna teknik tampalan. Dia guna gam kan? Ada guna gam, ada yang kita jahit, betul? Itu contoh mudah cikgu bagi. Okey, itu kaedah tampalan. Okey. Seterusnya adalah kaedah lain. Kaedah lain ni selain daripada jahitan ataupun sulaman dan tampalan. Pemokok, stapler, perselifon digunakan untuk cantuman bahan seperti kertas, plastik, fabrik. Kaedah cantuman ini bersifat sementara dan untuk hasilkan mockup. Okey. Benang dan tali sesuai digunakan untuk masukkan ke bentuk fashion seperti gelang, rantai, serta aksesoris perhiasan yang lain. Okey, cantuman lah. Yang pertama kita boleh guna stapler. Itu pun sebagai kaedah, salah satu kaedah, tapi biasanya dia guna untuk sementara. Okey. Ataupun kita gunakan pita selefon. Itu pun sementara. Dan juga cantuman tali lah, kita ikat tali. Itu pun adalah salah satu bentuk cantuman untuk menghasilkan fashion pakaian dan juga aksesori, fashion aksesori. Betul? Faham tak ni? Okey. Tak apalah, ini banyak ni alatan, nantilah tengok. Okey. Boleh tengok awak punya ni lah. Okey, siapa yang tak dapat join tu tolong PM Siapa-siapa yang tak dapat join tolong PM Okey. Okeylah. Apa yang kita belajar hari ni? Topik apa masa dia? Yang pertama tadi, apa dia? Kelas?
Reka bentuk fashion. Reka bentuk fashion. Tajuk pertama tadi apa dia? Tajuk pertama tadi. Apa tadi? Ingat lagi? Definisi reka bentuk dan fashion. Okey. Lepas tu kita definisi reka bentuk, definisi fashion. Lepas tu kita ada dia punya kerjaya dalam bidang fashion reka bentuk, dan kita ada jenis reka bentuk dan fashion. Ada dua jenis reka bentuk dan fashion, iaitu yang pertama adalah apa dia? Pakaian dan aksesori. Pakaian dan aksesori. Kemudian kita ada jenis teknik cantuman. Ada apa? Ada berapa semua teknik cantuman? 4. 4. Yang pertama, kaedah Jahitan. jahitan. Kedua, sulaman. Ketiga, tampalan. Dan terakhir adalah kaedah lain lah. Kaedah lain tu contohnya stapler, pita silifon dan ikatan tali. Okey lah. Apalah, kita sampai. Okey, saya nak bagi link dulu sekejap. Okey. Boleh tengok awak punya dalam grup. Okey, boleh isi ni lah kehadiran. Okey, boleh isi kehadiran. Siapa-siapa yang tak boleh hadir, PM saya dulu jangan isi sebab saya nak talikan dengan Teams punya ni lah. Okey. Okey, untuk hari ni saya tak bagi apa-apa tugasan. Saya nak awak siapkan sahaja awak punya nota sehingga minggu hadapan. Okey. Yang lain-lain ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Sikit je kita teman masuk hari ni. Ada nak tanyakan apa-apa? Dah ada link tu, boleh isi tolong isi. Mana yang tak hadir, tolong ni lah. Saya nak tamatkan rakaman. Okey.